warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk di bawah bidang Taranum Al-Quran, iaitu pengenalan kepada Taranum Al-Quran. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 118. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Taranum, kita perlu tahu bahawa Taranum ini merupakan salah satu daripada cabang seni dalam bidang ilmu pembacaan Al-Quran. Jadi oleh itu amat penting untuk kita mempelajarinya agar dapat menambahkan lagi keseronokan dan keasyikan semasa kita membaca Al-Quran. Di samping itu, Taranum ini juga dapat memberi kefahaman kepada pembaca dan juga pendengar tentang keindahan ayat-ayat, kalimah-kalimah Allah, serta boleh menghayati uslub-uslub Al-Quran, iaitu gaya-gaya bahasa dalam Al-Quran, sehingga kita dapat memahami maksud pada akal, hati, ruh, dan dapat beramal dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Taranum. Definisi Taranum ini ialah satu ilmu seni alunan suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut proses nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan lagi keelokan seni bunyi bacaan Al-Quran. Kita masuk pula kepada ciri-ciri Taranum Al-Quran. Bagi memastikan setiap Taranum itu akan lebih bermutu, seseorang qari atau qari'ah perlu mengaplikasikan ciri-ciri Taranum ini. Jika kita mengabaikan ciri-ciri Taranum ini, ia tidak dikatakan Taranum. Antara ciri-ciri Taranum ialah, yang pertama ialah nada, iaitu tingkatan atau tekanan bunyi suara. Yang kedua, rentak, iaitu pergerakan menghidupkan bunyi suara. Yang ketiga ialah irama, iaitu alunan atau bentuk bunyi. Kita akan lihat sejarah umum Taranum Al-Quran. Mengikut ahli sejarah bahawa asal usul Taranum ini adalah diilhamkan daripada unsur-unsur yang berikut, iaitu yang pertama bunyi-bunyian gesiran kayu, yang kedua bunyi-bunyian tiupan angin, yang ketiga bunyi-bunyian kicauan burung, dan yang keempat ialah bunyi-bunyian air yang mengalir. Daripada unsur-unsur ini, ia kemudiannya telah digubah dan diolah oleh profesor muzik ataupun penyair untuk dijadikan pelbagai irama Taranum mengikut budaya masing-masing. Mengikut catatan Syekh Muhammad Saleh Fatani, iaitu pengarang kitab Siraj Al-Qari, bahawa pemodenan Taranum ni, iaitu muzik Arabi ni, adalah diimport daripada Yunani oleh seorang profesor muzik bangsa Greek dan kemudian dikembangkan lagi oleh pakar muzik tempatan, iaitu Ishaq bin Ibrahim, dan jadilah ilmu Taranum ini lebih berkembang. Mengikut catatan seorang penyair dan ahli sejarah bangsa Arab, iaitu Ibnu Arabi, bahawa bertaranum ini ialah budaya kepada masyarakat Arab silam, di mana saja mereka ni berada, sama ada ketika bekerja ke, tengah berjalan ke atau berehat, mereka sentiasa mengalunkan taranum di samping syair yang menjadi kebanggaan mereka. Jadi apabila munculnya agama Islam, maka Rasulullah SAW menggalakkan supaya umat Islam menukarkan budaya tersebut kepada budaya membaca Al-Quran dengan bacaan yang lebih baik dan cantik agar disegani dan dihormati oleh masyarakat. Mari kita lihat sejarah Taranum Al-Quran, yang mana menurut beberapa hadis sahih, Taranum Al-Quran ini bermula dari sejarah nuzul Al-Quran di Gua Hira, yang mana Rasulullah SAW sendiri membaca Al-Quran dengan elok, cantik dan baik. Baginda pernah menyuruh umatnya supaya membaca Al-Quran dengan bertaranum, bertazin dan bertahsin. Rasulullah SAW memuji Abu Musa Al-Ash'ari dalam sabdanya, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud, sesungguhnya bertuah engkau telah dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mizmar, yang ini suara yang cantik dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim.
Ya, dan juga terdapat dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya pada suatu malam saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengintai mendengar bacaan Al-Quran yang sungguh merdu dan cantik oleh sahabatnya Salim Maula Abi Huzaifah. Setelah selesai bacaan Salim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bersyukur dan berdoa. Puji-pujian itu khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan dalam kalangan umatku orang seperti ini, yakni seperti Salim. Penerusan budaya taranum Al-Quran ini, iaitu bertaranum, bertazin dan bertahsin ini diwarisi dan disebarkan oleh sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Huzaifah dan Abu Musa Al-Ash'ari kepada para tabi'in yang bertanggungjawab untuk menyampaikannya kepada para tabi'in dan kepada generasi seterusnya. Kita lihat pula perkembangan dan pengawalan bacaan Al-Quran, ya. Yang mana perkembangan dan pengawalan bacaan tersebut dilaksanakan dengan lebih berkesan dan lebih meluas oleh para tabi'in, seperti mana di Madinah oleh Sa'id bin Al-Musayyib, di Mekah Abdullah bin As-Sa'ib, di Kufah oleh Abu Abdul Rahman As-Sulami, di Basrah ila Amir bin Abdullah, dan di Syam ya Al-Mughirah bin Abi Shihab Al-Mahzumi. Yang mana ia kemudiannya diterima dan disebar secara meluas oleh para tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya, termasuklah imam-imam qiraat dan seterusnya, para guru Al-Quran dan para qari dan qari'ah yang mu'tabar sehinggalah sampai ke zaman kita ini. Mari kita lihat pula bagaimanakah sifat-sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan beberapa hadis sahih yang telah dikemukakan oleh para sahabat, seperti hadis yang pertama, qala Abdullah bin Mughfal, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa huwa 'ala naqatihi wa hiya tasiru bihi wa huwa yaqra'u surat al-Fath qira'atan layyinatan yaqra'u wa huwa yurajji'. Ya, rawahul Bukhari. Artinya, aku menyaksikan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran sedangkan baginda di atas kenderaan untanya yang sedang berjalan. Baginda membaca surah Al-Fath sebagai bacaan yang paling lembut dalam bentuk bacaan tarji'. Ya, jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW merayakan kejayaan peperangannya dengan mempersembahkan bacaan Al-Quran yang sungguh indah dan menarik. Ya, kalimah qira'atan layyinah menunjukkan bahawa bacaan Rasulullah SAW itu adalah paling lembut, merdu dan mengasyikkan. Kalimah wahwa yurajji' menunjukkan bahawa bacaan Rasulullah SAW mempunyai keindahan alunan dan lagu yang sempurna. Yang kedua, daripada hadis Ummu Hani, kuntu asma'u sautan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u wa ana na'imah ala firashi yurajji'ul Quran. Ya, rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, artinya aku dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Ketika itu aku sedang berbaring di atas katilku. Baginda melagukan bacaan Al-Quran. Yang ketiga boleh dilihat daripada hadis qala Jabir bin Mun'im sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bituri fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan min, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, artinya aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ketika baginda solat maghrib. Sungguh menarik bacaannya. Tidak pernah aku dengar seorang punya lebih lunak suara bacaan daripadanya. Kita boleh lihat juga daripada hadis seterusnya, waqala al-Barra bin Azib sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isya' wat-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin ketika solat Isya, ya, yang sungguh indah sekali bacaannya. Tidak pernah aku dengar seorang pun yang lebih merdu bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita boleh lihat, ya, daripada hadis yang pertama menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melagukan Al-Quran di halayak ramai ketika berada di medan perang dalam suasana gembira merayakan kejayaan perjuangan.
Dalam hadis yang kedua pula tadi, kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW melakukan bacaan Al-Quran ketika berehat di rumahnya dalam suasana keharmonian dan ketenangan jiwa. Ya, dan hadis yang ketiga dan keempat pula menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melakukan Al-Quran ketika mengerjakan ibadah solat dalam suasana yang tawaduk dan keinsafan jiwa raganya. Kesimpulannya, daripada hadis-hadis tersebut, nyatalah Rasulullah SAW sentiasa membaca Al-Quran dengan baik dan merdu serta mempersonakan sesuai dengan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang teragung. Ya. Yang mana sifat bacaan Rasulullah SAW itu adalah sebahagian daripada uswah hasanah yang perlu kita contohi dan teladani oleh sesiapa saja yang mengakui dirinya sebagai umat Islam. Ya, sifat bacaan Rasulullah SAW ni amat sempurna. Ya, bertartil, bertajwid, bertaranum, bertahsin, bertazyin dan sebagainya. Ya, situasi sifat bacaan baginda ni telah digambarkan oleh hadis sahih yang tidak perlu dipertikaikan lagi oleh sesiapa pun. Kita teliti dalil-dalil dan kelebihan taranum. Antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberi penekanan kepada kelebihan membaca Al-Quran secara bertaranum ialah, yang pertama kita boleh lihat daripada hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak mahu melakukan Al-Quran. Kita lihat pula hadis yang kedua, Anis Sa'ib qala li Sa'id ya ibnu akhi hal qara'ta al-Quran qultu na'am qala ghinna bihi fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ghinnu bil Qur'ani laysa minna man lam yataghanna bil Quran wabqu fa illam taqdiru 'ala al-buka fatabakau. Ya, artinya daripada Sa'ib radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, adakah kamu membaca Al-Quran? Aku berkata, ya, dan dia berkata, berlagulah dengannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, hendaklah kamu melagukan bacaan Al-Quran itu kerana bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak melagukan Al-Quran, dan menangislah jika tidak mampu menangis maka buatlah menangis. Ya, dalam hadis ini kalimah ghinnu bil Quran itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri memerintahkan umatnya supaya melagukan Al-Quran. Dalam hadis ini juga kalimah laisa minna man lam yataghanna bil Quran menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri mempertikaikan golongan umatnya yang tidak mahu melagukan Al-Quran. Ya, sebaliknya mereka lebih suka melagukan syair, mengagungkan bahasa sendiri daripada mengagungkan Al-Quran. Kalimah fatabakau itu pula menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan bacaan lagu Al-Quran yang boleh membawa kepada kekhusyukan. Ya, lagu yang membawa sifat kelembutan sahaja yang boleh membawa kepada rasa khusyuk seperti lagu Sabah, Jiharkah dan juga Nahwan. Kita boleh lihat dalam hadis yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Ya, artinya bacalah Al-Quran itu dengan irama, ini lagu Arab dan suara berlahjah Arab. Jangan sesekali kamu melagukan Al-Quran itu dengan gaya ahli gereja Kristian dan Yahudi, demikian juga dengan irama ahli fasik. Dalam hadis ini bahawa Rasulullah SAW menyuruh umatnya melagukan Al-Quran dengan berpandukan irama dan suara yang berlahjah Arab, kerana Al-Quran itu berbahasa Arab yang sememangnya memerlukan budaya Arab. Kalimah wa iyyakum waluhuna ahlil kitabain itu menunjukkan bahawa amaran Rasulullah supaya jangan terpengaruh dengan irama-irama berunsurkan pemujaan gereja, pembesar negeri dan sebagainya, kerana perbuatan itu boleh menghilangkan mukjizat Al-Quran. Ya, kalimah wa ahlil fisq ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memberi amaran keras supaya jangan melagukan dengan unsur-unsur irama fasik seperti apa yang dilakukan oleh biduan dan biduanita, itu artis-artis yang semata-mata nak hiburkan peminat, ya, dan mencari nama sahaja.
Mari kita lihat hukum melagukan iaitu bertaranum dengan Al-Quran ini. Yang membaca Al-Quran secara berlagu adalah digalakkan dalam Islam. Namun begitu, terdapat beberapa hukum dalam melagukan Al-Quran. Iaitu yang pertama, hukumnya jadi sunat sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam, dapat menarik perhatian orang ramai kepada Al-Quran, dapat menarik minat terhadap pengajaran dan pembelajaran Al-Quran, dan juga dapat melahirkan ketinggian mukjizat Al-Quran. Dalam satu keadaan hukum melagukan Al-Quran ini menjadi harus. Bila dia tak mencacatkan Al-Quran, tidak menghalang ketenangan ibadah dan juga tidak menimbulkan fitnah. Dalam beberapa keadaan, hukum melagukan Al-Quran ini akan menjadi makruh. Apabila menghalang ketenangan beribadah, boleh menimbulkan fitnah dan juga menghalang khusyuk dan tadabbur. Dan hukumnya juga boleh menjadi haram jika lagu itu boleh merosakkan keaslian Al-Quran. Dengan berlagu itu menjatuh dan menghina keutuhan Al-Quran dan juga menyelewengkan matlamat ke arah yang dilarang oleh syarak. Dan hukum melagukan Al-Quran akan menjadi fardu kifayah, iaitu wajib ada sebilangan masyarakat yang melagukan Al-Quran ni, bila mana dengan bacaan dan dengan melagukan Al-Quran ini boleh mengurangkan kesalahan bacaan Al-Quran, boleh menambahkan lagi keelokan Al-Quran, boleh menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran dan juga boleh memantapkan kefahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Apakah peranan taranum dalam pembacaan Al-Quran? Seseorang qari itu tidak harus melupakan peranan taranum Al-Quran supaya matlamatnya dapat dicapai sepenuhnya. Antara peranan taranum ni ialah yang pertama, untuk mencapai tahap ketartilan yang sebenar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan seberapa tartil yang termampu, dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Peranan yang kedua, untuk memberi penghormatan kepada status Al-Quran, seperti mana sabda Rasulullah SAW bermaksud diturunkan Al-Quran itu dengan penuh kebesaran dan keberkatan. Peranan yang ketiga, untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109 yang bermaksud mereka bersegera menundukkan muka sambil menangis, sedangkan Al-Quran itu boleh menambahkan kekhusyukan dan keinsafan. Peranan taranum yang keempat adalah untuk mendapat rahmat, seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204, apabila Al-Quran dibaca maka hendaklah kamu dengar dan diam, semoga kamu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan yang kelima adalah untuk menambahkan lagi seni Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud perelokkan bacaan Al-Quran itu dengan keelokan suara kamu. Sesungguhnya dengan suara yang elok sahaja mampu menambahkan keindahan seni mukjizat Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat asas aliran taranum, yang mana ada aliran taranum Hijazi yang popular di dunia Islam sebelum tahun 1940-an. Mari kita lihat apakah asas-asas taranum Hijazi ini. Qari-qari Hijazi ini biasanya membaca Al-Quran berdasarkan asas-asas taranum yang tersendiri, yang dirumuskan dengan ungkapan kata-kata, yang kita rumuskan dengan kata-kata bihumrin dasajin, ba ha mim ra dal sin jim. Ba inilah singkatan kepada nama lagu Banjakah. Ha ialah singkatan nama lagu Husaini. Mim ialah singkatan nama lagu Mayyah. Ra ialah singkatan nama lagu Rakbi. Dal singkatan nama lagu Dukkah. Sin ialah singkatan bagi nama lagu Sika. Dan Jim ialah singkatan nama lagu Jiharkah. Kita lihat pula asas-asas taranum Misri, iaitu aliran Misri ni. Taranum Misri ni ialah jenis-jenis lagu yang berasal daripada orang-orang Mesir. Lagu-lagunya lebih lembut, pelbagai dan mengandungi banyak harkat. Taranum Misri ini dirumuskan dengan kata bihusrin jasadin, yang merujuk kepada lagu-lagu asas seperti Bayati, Hijaz, Sabah, Ras,
jiharkah, sikah dan nahwan. Ya, berdasarkan kaedah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Toha, ya, bahawa qari-qari Mesir ni biasanya membaca Al-Quran tidak lari daripada asas-asas taranum yang 4, iaitu bayati, hijazi, iraqi dan ras. Ya. Lagu-lagu lain adalah sebagai cawangan sahaja, seperti Husaini, Kurdi, Sabah, Ajam, Nahwan, Sikah dan Jiharkah. Ya, demikianlah 12 lagu yang pernah diamalkan oleh qari-qari Mesir sebagai lagu bacaan Al-Quran, manakala selebihnya ada diamalkan untuk lagu-lagu kasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. Mari kita lihat pula susunan taranum yang popular. Susunan taranum yang popular ini kita boleh lihat yang mana qari-qari dari Mesir pada masa kini telah mempopularkan bacaan Al-Quran dengan taranum yang disusun seperti berikut. Yang pertama, bayati, sabah, hijaz dan sikah. Susunan yang kedua, bayati, hijaz, nahwan dan ras. Susunan yang ketiga, bayati, nahwan, ras dan jiharkah. Susunan yang keempat, bayati, ras, sikah dan jiharkah. Dan susunan yang kelima, bayati, iraqi, nahwan dan ras. Seterusnya, mari kita pelajari pula istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu taranum. Yang mana istilah-istilah ini kita perlu tahu bila kita mempelajari ilmu taranum. Yang pertama ialah harkat. Harkat ini ialah gaya alunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit'ah dan mahattahnya yang tertentu. Harakat pertama ialah harakat permulaan yang perlu disesuaikan dengan harakat takhir pada lagu sebelumnya. Harakat kedua ialah harakat yang memberi semangat kepada harakat yang berikutnya. Harakat ketiga ialah harakat jawab, iaitu harakat tinggi. Dan harakat yang keempat ialah harakat jawabul jawab, iaitu harakat yang tertinggi. Harakat yang kelima ialah harakat menurun, harakat persediaan. Dan harakat yang keenam ialah harakat penutup. Istilah seterusnya ialah mahattah. Apa dia mahattah ini? Mahattah ini ialah gaya penghujung, iaitu perhentian kepada sesuatu harakat yang tertentu. Istilah yang ketiga ialah qit'ah. Qit'ah ni ialah gerak lagu yang paling pendek, tanpa mahattah yang tertentu. Dan yang keempat ialah burdah. Burdah ini ialah bunga-bunga lagu atau getaran suara, yang mana terdapat dua jenis burdah, iaitu burdah asli dan juga burdah sina'i. Iaitu burdah asli ni ialah bunga-bunga suara yang terjadi dengan sendiri. Burdah sina'i ni ialah bunga-bunga suara yang digubah. Alhamdulillah, kita telah mempelajari sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada taranum pada hari ini. InsyaAllah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ilmu taranum ini dalam kelas KKQ yang akan datang. Ila liqa, ma'assalamah.